fi suluki maslakil muttaqin, yang bermaksud makna hidayatus salikin iaitulah pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa nak masuk dalam rombongan kafilah kumpulan orang-orang yang takut pada Allah, bagaimana perjalanan mereka, inilah di antara kitab yang mengajar kita tentang cara-cara yang tersebut. Bukan makna hak ni saja, ini di antara kitabnya. Sambungnya pelajaran kita malam ini dalam bab Al-Babul Awwal fi Bayanil Aqidah. Al-Babul Awwal fi Bayanil Aqidah. Bermula bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa makna Ahli Sunnah wal Jamaah? Ahli Sunnah wal Jamaah iaitulah orang-orang yang mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Ahli Sunnah. Wal Jamaah iaitulah jama'atul muslimin, orang yang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut jama'atul muslimin. Itu makna Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi bila kita belajar dalam kitab kita ni, Ahli Sunnah ni, dalam kitab ni, penjelasan tentang akidah dalam kitab Hidayatus Salikin ini, maksud Ahli Sunnah wal Jamaah di sini ialah aliran ilmu al-kalam yang lahir di penghujung kurun yang kedua hijrah, di mana aliran ini, Ahli Sunnah ini, yang dikenal dengan nama ilmu Ahlul Kalam, dipopularkan oleh dua orang tokoh yang terkemuka. Yang pertama nama dia Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Ash'ari, yang dikenali dengan nama Abul Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari, di mana pengikut-pengikut Abul Hasan Al-Ash'ari ini digelar dengan nama Al-Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah. Dan juga aliran ini juga didokong oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Maturidi. Jadi itulah di antara yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, maka dia mengikut ulama-ulama yang berpegang dengan mazhab Asy'ariyah ataupun dengan mazhab Al-Maturidi. Dalam kitab kita ni semua huraya-huraya dia akan ikut pendapat yang tersebut. Jadi ada lagi Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipanggil dengan nama aliran As-Salaf. Aliran As-Salaf ni ada beberapa perbezaan daripada aliran ilmu kalam yang dikenal dengan nama aliran Al-Khalaf ini. Jadi perbezaan itu, kalau ulama-ulama salafnya, akidah ni dibagi kepada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma' was sifat. Tapi biasanya ilmu kalam ni, bila belajar ilmu tauhid, dia akan bagi kepada sifat-sifat 20 sebagaimana disebut dalam kitab kita ni. Baik. Jadi kita kenal lah, bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua aliran. Yang pertama dia panggil aliran ilmu kalam, dan aliran Ahlul Hadis ataupun dipanggil aliran ulama salaf. Dan wajib atas orang yang akil baligh. Orang yang akil yang orang yang berakal dan orang yang baligh sudah sampai umurnya, bahawa mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahdahu la syarikalah. Dia kena mengetahui Allah Ta'ala yang pertama kena wahdahu la syarikalah, artinya esa, tiada yang menyengutui baginya. Kita kenal Allah Ta'ala ni esa, tunggal, tak ada sekutu bagi dia, tak ada kawan, tak ada anak, tak ada siapa, tak ada partner, tak ada keluarga dia. Fardun la nazira lahu, ataupun tunggal, tiada baginya bandingan. Allah Ta'ala ni tunggal, tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan.
Mana kalau nak banding tak boleh. Kalau Tuhan lain orang ada sesuatu boleh, Tuhan India apa, bucik Tuhan Cina mata ripik dah. Tapi Allah SWT tidak ada bandingan bagi dia. Azaliyun bila bidayatalah. Artinya sedia kala baginya tiada permulaan. Sedia kala Allah Ta'ala. Bila Tuhan mula tak ada. Makhluk ni ada mula bila waktu Allah Ta'ala jadikan dia. Kita ada permulaan. Bila ada? Bila mak kita lahirkan kita, adalah kita. Tapi Allah Ta'ala azali, tidak ada permulaan. Sarmadiyun la nihayatalah. Sarmadiyun la nihayatalah. Artinya kekal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiada baginya kesudahan. Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Tidak ada kesudahan. Yang ada kesudahannya makhluk. Makhluk ada sudah. Makhluk yang bernyawa akan mati. Makhluk yang tak bernyawa akan rusak, binasa dan sebagainya. Munazzahun an musyabahatil makhluk. Munazzahun an musyabahatil makhluk. Artinya maha suci Allah daripada bersamaan dengan segala yang baru. Kalau segala yang baru tu bukan Allah tak. Itu maksud dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ambil daripada ayat Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apa-apa kalau kita nak bercakap tentang Allah, zat Allah, sifat Allah, af'alullah, kita kena letak di hadapan kita ini kaedah. Laisa kamitslihi syai'. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan iaitu yang mendengar dan melihat. Tak ada apa yang serupa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar lagi melihat. Tak ada serupa. Kalau orang serupa tu bukan Tuhan, bukan Allah. Laisa bijismin musawwar. Artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim dengan berupa. Kalau kita kata Tuhan berjisim, bukan Tuhan. Pasal ada satu mazhab sesat dipanggil mazhab mujassimah. Mujassimah ni dia anggap Tuhan ni sama dengan orang makhluk yang berjisim. Ta'ala Allahu 'anil intiqalat wal harakat wal hulul wal aqtar wal jihad. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada pindah dan bergerak dan mengambil tempat dan bertempat yang tertentu pada suatu benua dan berpihak dengan pihak sesuatu. La yahwihi makan, artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Jadi dalam ikut pengajian kita ni, pengajian ilmu kalam ni, dia kata Allah Ta'ala itu maha suci Allah daripada berpindah, maha suci daripada bergerak, mengambil tempat dan bertempat, dan tidak berpihak di pihak tertentu. Maknanya kalau kita dengar macam ni, seolah Allah Ta'ala tu tak bergerak, tak berpindah, tidak gerak. Itu dalam masalah ini. Pasal itulah dalam masalah sifat Allah Ta'ala ni, dalam Quran tu waja'a rabbuka, Allah Ta'ala mari, Allah Ta'ala datang. Dalam hadis di sulusul akhir, 1/3 terakhir malam, Nabi kata nazala rabbuna, Allah Ta'ala turun. Jadi kalau kita kata tidak bergerak dan tidak berpindah ni, bagaimana pula keadaannya dengan hadis-hadis yang tersebut itu? Maka di sini, oleh kerana masalah sifat ni masalah sangat penting, kita cuba tengok satu penjelasan yang dibuat oleh seorang ulama. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, dia ni guru kepada tuan guru kita ni, guru kepada tuan guru Haji Abdul Rahman Pondok Sungai Durian ni. Dia belajar dengan Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili nama dia. Syekh Abdul Qadir dalam sebuah kitab dia, nama dia Perisai bagi sekalian mukallaf. Perisai bagi sekalian mukallaf, atau simpulan iman atas mazhab salaf. Syekh Abdul Qadir tuan guru kepada tok guru kita ni, dia tulis sebuah kitab, nama dia
perisai bagi sekalian mukallaf. Jadi insya-Allah taala satu masa kita akan baca kitab Syekh Abdul Qadir ni. Bagaimana dia ajar kepada kita akidah berdasar kepada huraian-huraian ulama-ulama salaf. Cuba kita tengok dalam masalah ni. Masalah gerak diam, masalah harakat ini. Kata Syekh Abdul Qadir, tauhid bagi tiga. Yang pertama dia panggil tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah maksudnya Allah Taala yang menciptakan semua benda. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Apa makna tauhid uluhiyah? Yakni kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Ibadat kita, muamalat kita, doa kita, semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid al-asma' was sifat. Mengetahui tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kata Syekh, dan adapun tauhid al-asma' was sifat, maka iaitu percaya dan membenarkan akan sekalian yang datang dalam Al-Quran dan segala hadis yang sahih pada segala nama dan sifat Allah Ta'ala. Mana setiap sifat Allah yang mari dalam hadis yang sahih, yang mari dalam Al-Quran Al-Karim, hendaklah kita percaya dan mensifatkan Allah Ta'ala dengan dia atas hakikat. Itulah Allah, dengan ketiadaan menyerupakan dengan makhluk dan memalingkan daripada zahirnya. Mana takwil daripada zahir ayat, zahir hadis yang sahih ini dengan takwil yang lain. Bahkan diserahkan hakikatnya kepada Allah. Bagaimana hakikat itu Allah Ta'ala yang tahu, tapi maknanya itulah dia. Kerana seperti tiada mengetahui akan hakikat zat Allah Ta'ala malaikat Allah. Siapa dia tahu zat Allah? Tak ada tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Demikian juga tiada mengetahui akan hakikat sifat Allah Ta'ala malaikat Allah. Macam mana dia? Kalau saya kata dia ada yad, macam mana yad Allah? Allah Ta'ala yang tahu bagaimana. Tapi dia ada yad. Kita kena cakap macam tu. Maka wajib atas tiada mukallaf mensifatkan Allah Ta'ala dengan barang yang mensifatkan ia dengan dia akan dirinya, dan barang yang mensifatkan dengan dia oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta diiktikadkan bersalahannya dengan segala sifat makhluk. Maka kita iktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, tetapi tiada seperti mendengar kita, dan melihat ia, tetapi tiada seperti melihat kita, dan berkata-kata ia tiada seperti berkata-kata kita, dan marah ia tiada seperti marah makhluk, dan turun ia tiada menyerupai ia akan turun yang baru, bahkan seperti marah dan turun yang layak keduanya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginya tangan tiada seperti tangan hambanya, dan baginya muka sebagai muka yang patut padan dengan dia, dan bersifat dengan istiwa, tetapi tiada seperti istiwa yang baharu. Itulah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh kita ni dalam kitab dia perisai bagi sekalian mukallaf. Mana kesimpulannya, setiap mari sifat Allah Ta'ala yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan disifat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka kita kena isbat dia. Ini dalam masalah ini Allah Ta'ala tidak bergerak seperti gerak makhluk, tidak berpindah seperti berpindah makhluk, dan tidak bertempat seperti tempat makhluk. Kata ulama yang mensyarahkan dalam masalah ini, dia kata bal annahu subhanahu wa ta'ala fi jihatil ulum. Maknanya maksudnya tidak seperti makhluk. Itu maksud dia. Setiap yang makhluk itu bukan Allah Subhanahu wa taala. La yuhsihi zaman. Sambung lagi kitab kita ni. La yuhsihi zamanun. Artinya tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Tak ada zaman yang boleh menentukan Allah. Allah Ta'ala dia yang tahu. Kana qabla an khalaqaz zaman wal makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Ini bahasa kita akidah. Artinya Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia menjadikan akan zaman dan tempat, dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya itu, iaitu ada ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Macam mana Allah Ta'ala? Kana alaihi makan. Itu pada asasnya Allah Ta'ala syahdan. Wajib pula atas tiap-tiap akil baligh mengetahui barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dan yang harus baginya. Kalau kita belajar
dalam sifat kita ni, yang dia panggil sifat 20 ni, dia panggil dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada berapa sifat? Ada 50 sifat. Ada yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Jadi 41 ada situ. Kemudian dalam Muhammad Rasulullah tu ada lagi 9, yang wajib 4, yang mustahil 4, yang harus 1. 9 campur 41, ada 50 sifat. Ada 50 sifat terkandung dalam la ilaha illallah. Itulah kalau kita tengok dalam kitab jadual kalimah la ilaha illallah tu, dia hurai masalah ni, ada 50 sifat terkandung dalamnya. Dan demikian lagi wajib pula atasnya mengetahui barang yang wajib pada hak segala Rasulullah, dan yang mustahil atas mereka itu, dan yang harus baginya. Yang harus bagi mereka itu, yang terkandung sekaliannya itu dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mengikut perbahasan kita dalam kaedah Ahlussunnah adalah ilmu kalam ni, dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung dalamnya berapa akidah, berapa pegangan, berapa perbincangan? Ada 50 perbincangan. Ingat, 20 perkara yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. 4 wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9 campur 41, 50 terkandung dalam kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu cara perbahasan kita dalam ilmu al-kalam. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala, tengok baik-baik. Adapun setengah, dia tak kata semua. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Maksudnya di sini, sifat Allah Ta'ala ni banyak. Setiap sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu ada sifat Allah. Mana 20 ini perbahasan yang dikumpul oleh ulama-ulama Ahlul Kalam. Yang pertama wujud, artinya ada. Yang kedua qidam, artinya sedia. Yang ketiga baqa, artinya kekal. Yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalah-salahan ia bagi segala yang baru. Sifat Allah Ta'ala ni berbeza dengan benda baru. Setiap benda baru macam ni, itu bukan Allah. Kelima qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri ia dengan sendirinya, tak ada siapa tolong, tak ada siapa bantu. Yang keenam wahdaniyah, artinya esa. Allah Ta'ala ni tunggal, tak ada kawan, tak ada pembantu. Yang ketujuh qudrat, artinya kuasa. Kedelapan iradah, artinya berkehendak. Kesembilan ilmu, artinya mengetahui. Kesepuluh hayah, artinya hidup. Kesebelas sama, artinya mendengar. Kedua-belas basar, artinya melihat. Ke-13 kalam, artinya berkata-kata. Ke-14 qadir, artinya yang kuasa. Ke-15 murid, artinya berkehendaki. Allah Ta'ala dia nak, apa dia nak buat, ikut dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak boleh tanya apa dia yang dia nak buat. Ke-16 alim, yang maha mengetahui. Ke-17 hayyun, artinya yang hidup. Ke-18 sami'un, artinya mendengar. Ke-19 basir, iaitu artinya melihat. Ke-20 mutakallim, artinya berkata-kata. Itulah 20 sifat yang diisbatkan bagi Allah Ta'ala, 20 sifat. Kalau kita hayati betul-betul 20 ni, kita ingat, jangan sekadar hafal saja. Banyak kita belajar sifat 20 ni sekadar kita mengapai wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, duk hafal. Tapi tidak menghayati makna dia. Maka ini kita tidak memberi kesan yang mendalam pada kita. Tapi kalau kita kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni sam'un. Allah Ta'ala maha mendengar. Kalau kita tahu Allah Ta'ala maha mendengar, apakah boleh kita bercakap benda-benda yang
Allah Ta'ala murka, mesti tak boleh, sebab Tuhan mendengar. Kita tahu sifat Allah Ta'ala ni basar, Allah Ta'ala melihat. Boleh ke tidak kita buat perkara-perkara maksiat yang dimurkai oleh Allah? Tak boleh, kerana Tuhan melihat. Demikianlah Allah Ta'ala maha alim, maha mengetahui. Kita buat secara tersembunyi pun dia tahu, buat secara terang-terangan pun Allah Ta'ala tahu, buat dalam gelap pun tahu, dalam cerah pun tahu. Macam mana kita nak buat maksiat? Semua tempat Allah Ta'ala tahu. Jadi kalau kita hadam betul-betul, kita hayati betul-betul makna sifat-sifat Allah SWT ini, maka kita tak mampu lagi nak buat maksiat, kerana semuanya kawalan-kawalan tersebut duduk dalam kepala kita. Yang menjadi masalah kita sekarang ini, kita hanya hafal sifat 20, tapi kita tidak menghayati makna dia. Tahu Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala melihat, tapi curi juga. Allah Ta'ala maha mendengar, mengumpat orang juga. Umpamanya, itu menunjukkan bahawasanya kita tidak menghayati betul-betul makna sifat Allah Ta'ala yang kita belajar. Adapun setengah sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Iaitulah lawan segala sifat yang tersebut itu juga. Mana lawan hak tadi? Wahdaniyah, lawan dianya apa dia? Ada kawan, bukan Tuhan. Qudrat lawannya lemah. Tak, maknanya itu lawan dia tu. Lawan daripada 20 ni, dia panggil sifat yang mustahil. Adapun sifat yang jaiz, apa makna yang jaiz? Iaitu yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia, yakni harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuat akan dia. Hak Allah Ta'ala ni harus bagi Allah, jaiz. Tuhan dia boleh buat, dia nak buat, dia tak nak buat. Mana tidak ada paksaan bagi Allah Ta'ala. Tapi kita ni tak ada sifat harus. Dalam benda yang Tuhan suruh, kita kena buat. Benda yang Tuhan larang, kita kena tinggal. Ada benda-benda yang harus bagi kita, itu yang kita boleh buat pilihan, nak buat ke tak nak buat. Tapi Allah Ta'ala ni tidak ada paksaan bagi dia. Semua bagi dia ni, sifat dia ni jaiz. Maka tiadalah wajib atasnya berbuat dia dan meninggalkan dia. Itu kuasa Allah SWT. Habislah kita sifatnya 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Maka terlaksanalah 41 sifat, 41 perbahasan sifat hak Allah Ta'ala dalam La ilaha illallah, dalam kaedah yang diajar oleh ulama-ulama aliran ilmu kalam. Bermula sifat yang wajib. Ada sifat-sifat Allah Ta'ala yang banyak lagi. InsyaAllah Ta'ala satu masa kita akan baca dalam kitab perisai sekalian mukallaf ini tentang bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana kaedah mengetahui sifat Allah, insyaAllah Ta'ala. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul, itu 3 perkara. Dalam kitab kita ni dia kata 3 perkara. Yang pertamanya sidqun, sidik, artinya benar. Seorang Rasul ni mesti seorang yang benar, tak ada dusta. Kedua, amanah, iaitulah kepercayaan. Mesti dia ni seorang yang percaya, bukan penjahat, bukan orang yang pendusta. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu, menyampaikan dia kepada makhluk. Nabi telah menyampaikan semua sekali lagi. Kalau kita kata Nabi tertinggal lagi, ada lagi benda-benda yang kita kena tambah, maka itu jawabnya kita menganggap Nabi tidak amanah, tidak tabligh, tidak menyampaikan kepada umat. Tambah yang keempat, tambah lagi yang keempat. Yang keempat, fatanah. Yang keempat apa dia? Fatanah. Fa, ta, alif, nun, ta bulat. Tulis itu. Yang keempat, fatanah. Jadi kita belajar sifat Nabi ni ada sidiq, sidqun, benar. Amanah, kepercayaan. Tabligh, menyampaikan semua tugas dia. Dan fatanah, maknanya Nabi kita ni seorang yang cerdik. Itu makna fatanah, makna cerdik. Sifat Nabi ni ada 4 sifat. Dia entah macam manalah dalam kitab kita ni dia tulis 3 saja. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, maka itu lawan sifat yang 3, yang 4 itulah. Yang ditulis dalam kita tambah lagi yang 4 itu. Seperti dusta, sidik lawan dia, benar lawannya dusta. Kepercayaan lawannya khianat. Artinya menukar dia, tukar hak Tuhan suruh ayat. Dan tabligh, tabligh mana menyampaikan,
sifat yang mustahil bagi Rasul, kitman. Berbaris molek. Kitman maknanya apa? Menyembunyikan. Yang keempat, fatanah, cerdik. Lawan dianya tak cerdik, bodoh. Mana ada nabi bodoh? Bodoh ni orang tak, orang Allah Taala tidak pilih seorang nabi itu bodoh. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu iaitu menerima barang suatu daripada a'rad al-basyariyah. Sifat yang harus bagi Rasul ini menerima sesuatu daripada a'rad al-basyariyah. Apa dia makna a'rad basyariyah tu? Makna dianya sifat-sifat kemanusiaan. Tanda situ a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Seperti makan, minum, sakit, sihat. Itu semua itu dipanggil sifat manusiaan yang tiada membawa mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan barang sebagainya. Ini harus bagi Rasul. InsyaAllah ta'ala kita akan dengar lagi lah cerita Nabi-Nabi ni dalam kitab-kitab sirah. Banyak lagi lah sifat-sifat. Kita bukan kena Nabi setakat tu ya, kita kenal lagi apa hak Nabi ke atas kita. Hak kita ke atas Nabi pula apa dia? Kita mesti menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti ikut taat apa yang dia ajar. Itu mana hak Rasulullah. Tapi oleh kerana dia kita ni bukan bicara bab Nabi, bab kita cuma dia nak cerita sekali lalu satu perbincangan saja. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah Taala membangkitkan nabi yang ummi. Berbaris ummi. Apa makna ummi? Ummi itu maksudnya bukan ibu. Hak tu nama ummi, mak saya bukan. Jangan salah makna. Ummi dengan makna tidak membaca dan tidak menulis. Allah Taala pilih seorang nabi ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang tidak membaca dan tidak menulis. Itu kelebihan dia. Tak membaca tak menulis tapi dia cerdik. Cerdik dia mengatasi segala manusia lain. Orang lain duk baca apa, tak tahu apa, tak jumpa Tuhan, tak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daripada Quraisy, daripada bangsa Quraisy, keturunan dia Quraisy, diperanakkan di Makkah Al-Mukarramah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, wafat dia di mana? Di Madinah. Kubur dia masih ada di Madinah sekarang. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak mana bin, biasa kita guna bin, dia terjemah lalu bin Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, dan disuruhkan. Apa makna disuruhkan? Diutuskan. Tanda disuruhkan dengan mana? Diutuskan. Allah Ta'ala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kepada sekalian manusia Arab dan Ajam. Apa makna Ajam? Ajam itu setiap bangsa bukan Arab. Mana dalam kitab agama ni dia bagi dua ya bangsa. Satu Arab, satu lagi bukan Arab. Bukan Arab tu semuanya Ajam. Kita ni Melayu ni orang panggil bangsa apa ni? Ajam lah kita ni sebab kita tidak Arab. Mudah ya sipir dianya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada jin. Jin pun kena ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Dia tak ada nabi sendiri. Dan manusia pun kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membinasakan. Kalau ikut makna membinasa ni berat sikit. Tanda membinasakan maksudnya membatalkan. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membinasakan, yakni membatalkan syariatnya. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, perundangan syariat itu akan segala syariah, segala perundangan nabi-nabi yang dahulu. Nabi Musa, Nabi Isa, nabi semua nabi dulu, perundangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari terbatallah semua nabi-nabi yang dahulu. Pasal itulah sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sekiranya Musa bin Imran, Nabi Musa tu hidup, dia tak boleh ngajar lagi Taurat dia kecuali dia mesti ikut aku, mesti belajar syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata apa lagi yang kita nak? Kalau kita tak nak ikut ajaran Nabi,
Nabi Musa kalau hidup kena ikut Nabi Muhammad. Jadi kalau manusia biasa dakwah dia lebih pandai daripada Rasulullah, mana okey ni cukup beratlah. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penghulu segala manusia. Penghulu segala manusia, Sayyidu waladi Adam. Dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang terdahulu. Dia lebih tinggi martabat dia. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap aqil baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkan daripada Allah Taala. Setiap cerita yang Nabi kita ajar, bagi tahu kepada kita daripada Allah Taala melalui hadis-hadis yang sahih ataupun hadis hasan orang panggil, hadis yang boleh beramal dengan dia, maka mesti kita benarkan, mesti kita percaya. Sama ada perbuatan dunia dan akhirat, dua-dua sekali. Dan bahawasanya tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tak menjadi seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang benar, melainkan dia membenarkan, dia menerima, dia percaya akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan khabar yang kemudian daripada mati. Hak Nabi kita cerita lepas pada mati, mengenai azab kubur, mengenai siratal mustaqim, adanya syurga dan neraka, seperti soal Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni siapa? Dua orang malaikat yang akan dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanya, menyoal orang-orang yang mati ada dalam kubur. Iaitulah malaikat yang hebat, lagi menakut, mendapatkan ia akan mayat. Nasallallahu salam. Kerja Munkar Nakir ni masuk dalam kubur, pergi kat mayat, tanya. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah ajaran Nabi Muhammad, dengan katanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Itu soalan dia. Artinya siapa Tuhanmu, dan apa agama kamu, dan siapa nabimu. Dan kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Munkar dengan Nakir ni fitnah yang pertama, ujian yang pertama pada orang. Setiap anak ada yang masuk dalam kubur dia, inilah ujian yang pertama. Lepas pada tu kalau lepas, alhamdulillah. Kalau tak lepas azab kubur, yang lepas pada tu lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Inilah masa itulah kita kata soalan azab kubur ni sudah satu soalan bocor. Tapi apakah si orang itu boleh jawab bila dia tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Boleh jawab ke kita? Allahu Rabbi. Ma dinuk, apa agama kamu? Kita boleh jawab ke tidak? Dini al-Islam. Wa man nabiyyuka? Kita kata Muhammadun nabiyyi. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, dengan Islam, ikut ajaran Islam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh jawab insya-Allah. Tapi kalau orang itu tak ikut, tak sahajalah. Tak boleh nak kata dah. Tak boleh nak jawab. Na'udzubillah. Demikian lagi wajib atas mereka itu, iaitulah orang mukallaf yang akil balik tadi, percaya akan seksa kubur bagi orang maksiat. Wal'iyadzubillah. Orang yang buat maksiat kepada Allah, dia akan terkena seksa kubur. Dan kesenangan bagi orang yang beribadah. Orang beribadat atas dunia ni, dia akan senang dalam kubur. Dan bahawa sekaliannya itu benar, apa yang dibagi tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Maka jika menyeksa Allah Taala akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya. Dan jika memberi kesenangan Allah Taala akan hambanya yang berbuat taat, maka iaitu dengan anugerahnya. Tiada atasnya sesuatu daripada itu. Allah Ta'ala tak terkaya dan tak miskin, dengan sebab dia bagi nikmat kepada hamba-hambanya. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan. Apa dia mizan? Yakni neraca. Mizan yakni apa dia?
neraca. Neraca timbangan amalan dalam akhirat. Ditimbang dalamnya itu segala amal manusia. Kita kena percaya. Kita kena percaya juga mizan, neraca timbangan. Setiap orang ni akan ditimbang dengan amalan dia. Sebanyak mana amalan dia ada yang baik, dia akan dapat senang. Dan siapa yang tidak baik, menerima padahlah dia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat. Apa dia sirat? Iaitu titian di atas neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Satu titian, satu jambatan Allah Ta'ala letak atas neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang. Macam mana kita nak berjalan? Rambut halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nak berjalan macam mana? Dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan orang munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Orang kafir yang munafik bergudung jatuh dalam neraka. Tapi orang mukmin dan tetap atasnya segala kaki orang mukmin, lalu mereka itu ke dalam syurga. Tetapi bersalahan perjalanan orang mukmin sekira amal mereka, sekira maknanya mengikut amal mereka. Setengah mereka itu seperti kilat menyambar. Siapa ada titik salam sakit, lap, duduk sebelah sana dah. Dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang. Dan setengah mereka itu seperti kuda yang berlari. Dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan. Dan setengah mereka itu merangkak. Dan setengah mereka itu mengesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal mereka itu. Orang amalnya banyak macam kilat menyambar lalu. Ada yang mengesok, ada yang merangkak, ada yang sudah kena cakuk. Famakhdus, dia kata, kena cakuk ke neraka Jahannam, heret nak turun tapi tak jatuh, koyok rabuk habis kulit dia. Orang ni akhirnya lepas juga, alhamdulillah, masih lagi selamat. Mengikut kadar amalan seorang manusia, dia ikut kadar dia. Setakat mana yang dia boleh buat amalan, maka setakat itulah perjalanan dia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar. Telaga Kautsar ni bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu. Minum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam syurga. Kolam Kautsar ni orang ni minum sebelum masuk syurga. Maknanya dahaga di pada mahsyar tu setelah diminum kolam ini. Bila kita minum dahulu daripada masuk syurga, kemudian daripada melalui siratal mustaqim. Lepas siratal mustaqim, minum air kolam ni, lepas tu dia buat kira-kira selesai dia. Dan barang siapa minum daripadanya nescaya tiada dahaga, kemudian daripada itu selama-lamanya. Bermula lentangnya. Apa makna lentang? Lebarnya. Lentang maknanya lebarnya. Lebarnya itu perjalanan luasnya. Siapa dia ni? Kolam Kautsar ni perjalanan sebulan. Airnya terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Daripada kelilingnya itu ada beberapa kendi, ada beberapa timba, gelas, sebilang-bilang bintang di langit. Banyaknya gelas dia tu seperti bintang di langit, banyak dia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan hisab, kira-kira amal, dan bersalah-salahan segala manusia itu. Setengah mereka itu sangat hisabnya kuat, kira-kira dia. Dan setengah mereka itu sedikit hisabnya. Dan setengah mereka itu lalu ke syurga dengan tiada hisab. Ada juga orang yang masuk syurga tanpa hisab, iaitulah muqarrabun, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya, dan ditanyakan orang mukmin daripada amal mereka itu, dan ditanyakan orang yang bid'ah. Mana orang bid'ah ni? Orang yang mereka-reka kan dalam urusan ibadat, dalam urusan agama, daripada agamanya,
dan ditanyakan orang kafir daripada mendustakan segala rasul. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan dikeluarkan segala orang mukmin yang mengasahkan Allah Ta'ala daripada api neraka, kemudian daripada diseksa. Orang mukmin kalau ada iman dalam hati dia, dia akan keluar balik daripada neraka walaupun selepas diseksa. Hingga tiada tinggal dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaah, pertolongan segala anbiya alaihimus salatu wassalam. Kemudian syuhada, maka sekalian mukmin sekira-kira kemegahannya. Kelebihannya, mana kemegahan itu? Kelebihannya. Dan darjat mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tinggal daripada mukmin itu dalam neraka, padahal tiada ada baginya seorang mensyafaat akan dia, nascaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya. Tak ada siapa tolong orang mukmin, orang ini tapi dia beriman, Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada neraka dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada kekal mukmin itu dalam api neraka. Dan jikalau ada iman seorang dalam hatinya satu zarah, yakni seperti satu semut, seekor semut yang kecil sekalipun, nascaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuk ia dalam syurga. Ini kelebihan orang beriman, walaupun dia kena seksa, akhirnya dia keluar daripada neraka masuk syurga. Demikian lagi wajib kita i'tiqadkan bahawasanya segala, mana semua sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil, semuanya baik. Dan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang terafdal, yang terbaik daripada segala manusia, kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian daripada segala anbiya, daripada semua nabi-nabi. Kemudian Sayyidina Umar, kemudian maka Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anil jami'. Kemudian maka sahabat yang enam daripada mana? Daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga hidup, iaitulah Sayyidina Talhah, Sayyidina Az-Zubair Ibn Al-Awam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian itu yang kita belajar di sini, serta i'tikad yang ta'yin yang benar, maka adalah mereka itu daripada ahlul haq, orang yang benar, iaitu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Nah, jadi tu Syekh kita ni royak kepada kita, kaum yang bid'ah, perbincangan tentang bid'ah ni panjang. Bid'ah dia ada dalam i'tikad, bid'ah ada dalam ibadat, dan bid'ah juga ada dalam perbuatan-perbuatan yang lain, yang insya-Allah taala kita akan jelas apabila sampai di tempat masing-masing. Fa nas'alullah taala kamalil yaqin wa thabatad din lana wa likafatil muslimin innahu arhamur rahimin. Maksudnya, maka kami pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keyakinan yang sempurna dan keteguhan beragama kepada kita dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pemurah. Jadi alhamdulillah, tamatlah kita bab yang pertama yang menyatakan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkasnya. Insya-Allah kita akan sambung dalam al-bab tsani fi taati al-zahirati.